Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita untuk soalan yang pertama. Okey, so soalan yang pertama ini adalah di bawah tajuk graf fungsi bab 2 tingkatan 5 lah. Okey, so apa yang kita kena buat soalan ni kebiasaannya dia suruh kamu lorikkan kawasan. Okey, so lorikkan kawasan. So apa pertama yang kita kena buat? Okey, so soalan ini sebenarnya ada sedikit masalah, so kita kena betulkanlah sebab berpandukan kepada skema yang cikgu ada, seharusnya bentuk yang dilorik itu tidak menghasilkan segitiga, sebaliknya segi empat. So apabila segi empat, kita seharusnya memiliki 4 persamaan lah. So kamu akan nampak ada 4 persamaan dekat sini. So cikgu tambah yang baru, iaitu X lebih kecil dan sama kosong. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Kita perlu senaraikan keempat-empat ketak samaan ini terlebih dahulu. Okey, cikgu dah keluarkan keempat-empat ketak samaan. Okey, so kamu kena alert lah, soalan ni mungkin ada errata. Okey, tapi masa kami dapat memang pastinya tiada errata lah. Kebiasaannya errata akan dimaklumkan sebelum peperiksaan bermula. Okey, so cikgu dah keluarkan keempat-empat ketak samaan. Okey, dan dalam masa yang sama ini adalah kotak ataupun sesuatu yang kamu kena hafal lah berkenaan dengan garisan tidak putus, putus-putus, di mana kanan ataupun atas ataupun kiri ataupun bawah lah. Okey, so langkah yang pertama cikgu akan bulatkan ketak samaan ini dahulu. Kenapa cikgu akan bulatkan? Kerana kita nak tukarkan simbol ketak samaan ini kepada simbol sama dengan. Okey, so kamu tukar jadi sama dengan, so sama dengan, sama dengan, sama dengan. So dia jadi macam itulah. So apa yang kita kena buat? Kita akan semak adakah garisan yang diberi yang pertama ini telah pun dilukis di dalam soalan. Okey, so kalau kamu tengok yang ini telah pun dilukis. So ini adalah garisan dia. Okey, iaitu Y sama dengan 3X tambah 9. So kalau kamu tengok ini adalah simbol lebih kecil dan sama. So garisan kamu dilukis dalam keadaan tidak putus. So ini garisan dia. Okey, so lebih kecil dan sama. So kalau kamu tengok dekat sini lebih kecil dan sama, seharusnya garisan kamu tidak putus. So betul lah tu. Okey, so dia macam tu. Okey, yang kedua iaitu garisan yang kamu boleh nampak. Yang kedua adalah garisan Y sama dengan 5. So Y sama dengan 5 ada yang dekat sini. Okey, so ini garisannya. Telah pun juga dilukis, iaitu Y lebih kecil dan sama dengan 5. Itu simbol asal dia. So ini adalah garisan yang tidak putus. Okey, so simbol yang sama dengan nombor 1 ni tadi. So Y lebih kecil dan sama, so ianya adalah simbol tidak putus. So betul lah tu. Okey, so kita nak cuba lukis garisan yang ketiga dan garisan yang kedua dan juga garisan yang keempat lah. Okey, so kita nak tengok garisan yang kedua dahulu. Bagaimanakah garisan Y sama dengan negatif X? Okey. Okey, cikgu dah lukis garisan Y sama dengan negatif X, iaitu garisan ini. So macam mana cikgu tahu? Okey, so kalau ikutkan cikgu lebih kepada hafalan lah. Okey, sebab kalau ikutkan garisan Y sama dengan negatif X ni, dia hanya ada 2 adik-beradik. Okey, yang kebiasaannya ditanya adalah Y sama dengan X. Okey, so adik-beradik dia ada lagi satu adalah Y sama dengan negatif X lah. Okey, so garisan ini sememangnya garisan condong. Okey, so kamu kena tahu Y sama dengan X ini condong, Y sama dengan negatif X ini pun condong. Cuma untuk kalau kamu tengok dekat sini, belakang dia adalah negatif X. So dia akan condong di sebelah X negatif. Ni kan paksi kamu X negatif, so ni paksi kosong di tengah. So sebelah sini dia negatif, sebab itulah dia condong ke sebelah kiri. Okey, kerana dia menghala ke paksi negatif X. Sebaliknya untuk Y sama dengan X ini, seharusnya ini kosong, so dia akan condong di sebelah kanan lah. So sebelah macam ni. Okey, dan dia akan melalui titik apabila negatif 3 dekat sini, seharusnya dekat sini pun dia akan lalu pada koordinat negatif 3, 3. Dia macam tu lah. Seharusnya koordinat kamu dia akan sepadan apabila negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3. Itulah garisan Y sama dengan negatif X. Cuma kalau kamu tengok cikgu lukis dalam keadaan putus-putus. Kerana, okey, kamu tengok yang pertama simbol dia lah.
Okey, cikgu takut cikgu silap. Okey, ya, memang betul cikgu silap. Simbol kamu asalnya ini. Okey, simbol kamu asalnya ini. So, hati-hati. Okey, so seharusnya tiada di bawah ni. Okey, so simbol kamu sebenarnya adalah lebih besar sahaja. So, apabila simbol lebih besar, so simbol lebih besar dekat sini. Okey, so apabila simbol lebih besar, seharusnya ianya adalah garisan putus-putus. So, betul lah. Ini seharusnya adalah garisan putus-putus. Seperti mana yang cikgu telah lukis. Okey, so ini adalah garisan putus-putus. Okey, so garisan ini pun telah selesai. Okey, so dia 3 dah. Kamu dah nampak dekat situ. Okey. Okey. Dan yang terakhir lah, X sama dengan kosong. So, X sama dengan kosong ni sebenarnya garisan dalam keadaan menegak. Okey, so X sama dengan kosong ni sebenarnya dalam keadaan dia dalam keadaan menegak. Okey, di sepanjang nilai kosong lah. So, seharusnya garisan kamu, dia akan lalu pada X kosong. So, X kosong, so kalau ikutkan X kosong kamu dekat sini lah. Okey, so dia akan lalu pada nilai X kosong. Okey, so sebenarnya X sama dengan kosong itu adalah garisan paksi Y. Dia bertindih di atas paksi Y. Okey, dalam keadaan ianya adalah garisan yang tidak putus. Ya, sebab dia bertindih di atas paksi Y, so wajibnya kita akan lukis dia tidak putus lah. Okey, sebab kalau putus-putus memang takkan nampak. Okey, so kamu dah ada keempat-empat garisan. Okey, so ini adalah garisan X sama dengan kosong. Okey, so keempat-empat garisan sudah pun ada. So kini tiba masanya untuk kita melorek lah. Okey. Okey, so kita akan teruskan dengan melorek. Okey, so melorek ni pun kena ada sedikit kemahiran. Okey, so kita tengok ke garisan yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 9. So ini garisan dia. Okey, so yang condong ini. Okey, so kalau kamu tengok garisan kamu dalam keadaan condong. Okey, garisan kamu dalam keadaan condong, dan kalau ikutkan ini adalah simbol lebih kecil dan sama. So simbol ini adalah lebih kecil dan sama. Seharusnya kita ada kiri ataupun bawah lah untuk tengok kawasan melorek. So kalau kamu tengok kiri ini hanya boleh tengok sekiranya garisan kamu tegak. So kiri atau kanan ni kalau dia tegak, so kita boleh tengok lah. Tapi apabila dia condong, kita akan tengok bawah ataupun atas. Okey, so macam mana kita nak guna bawah ataupun atas? So garisan ini, okey, seharusnya duduk di bawah. Okey, cuma lorek di bawah belah mana? So daripada garisan ni lah. Okey, belah mana bawah? Adakah sebelah sini ataupun belah sana? Okey, so macam mana kita nak tengok? So apa yang kebiasaan yang cikgu guna? So ini garisannya. So kita lukis dulu arah sebelah sini dengan sebelah sana. Okey, kemudian garisan ini kita akan baringkan ke paksi X yang paling hampir. So kamu tengok ini garisan kamu. So sekiranya kita baring, so dia akan jadi macam ni. So daripada sini asalnya, so kita baring, so dia akan jadi macam ni. Okey, ataupun ada lagi satu situasi, so garisan ini, so kalau kita baring, so dia pusing sebelah sini. Okey, so daripada sini, okey, so dia pusing, so dia akan pusing sebelah sini. So kamu ada dua arah pusingan, sama ada ke sini ataupun ke sebelah sana. So kalau kamu tengok antara garisan ini, yang paling hampir ke paksi X akan dibaringkan ke sebelah sinilah. Okey, so ternyata apabila dibaringkan, sini sebelah bawah, so yang sebelah sini sebelah atas. Okey, so garisan kamu asalnya ini, so kita nak lorek kawasan belah bawah. So kawasan belah bawah kamu akan duduk di sini. Okey, so itu adalah garisan untuk garisan ni. So lorekan duduk sebelah bawah. Macam mana cikgu boleh tetapkan? Kerana di sini simbol bawah. Okey, sini simbol bawah. Yang ni simbol dia, so simbol bawah. Kiri kita tak boleh guna sebab dia dalam keadaan bukan tegak. Okey, kiri atau kanan dalam keadaan tegak sahaja. So kita condong garisannya. So kita akan tengok bawah. So bawah itulah nak tengok dia sebelah mana. Adakah sebelah sini atau belah sana. So itu yang cikgu cakap. So garisan ini kita condongkan ke paksi X yang paling hampir, ataupun kita baringkan ke paksi X paling hampir. So dia jadi ini yang paling hampir. So ini di kawasan sebelah bawah. So bila kita tegak balik seperti garisan, so ini lorekan sebelah bawah lah. So cikgu harap kamu boleh faham untuk yang garisan yang pertama.
Okey, so kita beralih kepada garisan yang kedua. So ini adalah simbol lebih besar. Okey, so simbol lebih besar ianya seharusnya kita akan tengok atas lah. Okey, so kanan tu tak boleh, so atas. Okey, so garisan kamu di mana? Okey, ini garisannya. Okey, garisan Y sama dengan negatif X. So ini garisan dia. So kalau ikutkan kita nak condongkan. Okey, so garisan kamu kita nak condongkan ke paksi X yang paling hampir lah. So sama ada ke sebelah sini, okey, ataupun dia di sebelah sana. Okey, so kalau kamu tengok yang ni garisan dia, so yang paling hampir dengan paksi X kita pusing di sebelah sini. Okey, di sebelah bawah ni. Sebab yang ni kita pusing dekat je sampai paksi X. Sebaliknya yang sini kita nak pusing sebelah sana, nak jadi ke paksi X, so dia agak jauh. So pastinya ini bukanlah. Okey, so kalau ikutkan ini, kita baringkan dia, so ini. Okey, so ini belah bawah lah. Okey, so kalau ikutkan kita nak mencari sebelah atas. Okey, mencari sebelah atas. So bermaksud di sini, bila baring, so ini dah jadi bawah. So pastinya yang ini sebelah atas. So atas dia duduk di sebelah sini. Okey, so harap boleh nampak lah di situ. Okey, so untuk garisan yang ketiga, Y sama dengan 5. Ini mudah. So garisan kamu straight. Y sama dengan 5. So simbol yang kita guna adalah simbol lebih kecil dan sama. So ini simbol lebih kecil dan sama. Seharusnya dia sebelah bawah. Okey, so ini garisan kamu. So sebelah bawahnya tak susah. So dah nampak dah dekat situ. Okey, dan garisan kamu yang terakhir, X sama dengan 0. Garisan tegak ni. Okey, so garisan tegak ni simbolnya adalah lebih kecil dan sama. So lebih kecil dan sama simbolnya adalah di sebelah kiri. Okey, sebab ini garisan tegak, so kita nak tengok sebelah kiri lah. Okey, so sebelah kiri, so ini garisan tegak, so sebelah kirinya pastinya di sebelah sini. Okey, maka terhasillah daripada 4 ketaksamaan ini yang telah kita tukar kepada simbol sama dengan. Sebab kita nak lukis garisannya, so kita kembali semula kepada ketaksamaan kerana kita nak lorek. So daripada gabungan 4 garisan, dia akan menghasilkan pastinya sisi 4 lah, ataupun segi 4. So itulah kawasan kamu yang berlorek yang sepatutnya. Okey, so kalau ikutkan kenapa dia berhenti setakat situ, sebab ini adalah limit kepada garisan ni. Okey, kenapa dia berhenti setakat sini? Sebab limit kepada garisan ini. Kenapa dia berhenti setakat atas ni? Kerana limit kepada garisan ini. Dan untuk yang ni, kenapa dia berhenti setakat situ? Kerana limit untuk garisan ini. So, maka selesailah daripada 4 ketaksamaan. Dia akan membentuk kepada bentuk segi 4. Walaupun dia mungkin tidak berapa sempurna. Tapi dia masih lagi memerlukan 4 sisi. Okey, 4 sisi garisan daripada 4 ketaksamaan. Itu sahaja.